Pelbagai projek pertanian dibangunkan di Beaufort, Sabah dalam usaha meningkatkan pendapatan petani setempat. Laporan penuh langsung bersama Rita Aloysius Malik di studio Kota Kinabalu. Silakan Rita. Baik Kai, Jabatan Pertanian Beaufort memperuntukkan RM87,000 bagi projek pembangunan tanaman pisang dan sayuran, penyelenggaraan tanaman durian dan kelapa serta pesawah padi Blok 7 Daerah Kecil Membaku tahun ini. Peruntukan melibatkan subsidi pembajakan sawah padi seluas 210 hektar, projek pembangunan pisang 2.5 hektar, sayur 1 hektar serta projek penyelenggaraan tanaman kelapa dan durian masing-masing 5 hektar. Menurut Pegawai Pertanian Jabatan Pertanian Beaufort, Nurul Syirah Tasim, bantuan itu bagi menggalak peningkatan industri tanaman makanan dan meningkatkan pendapatan petani yang terletak di lokasi strategi laluan utama Kota Kinabalu, Brunei dan Sarawak. Sepanjang pandemik yang melanda negara kita, kami di Jabatan Pertanian juga sentiasa memberi bantuan kepada pihak petani merupakan bantuan-bantuan insentif yang kita berikan sekarang dan juga dalam bentuk latihan secara maya. Walaupun agak terhad, tapi kita di Jabatan Pertanian sentiasa menghubungi petani-petani kita untuk mengetahui apa saja permasalahan yang mereka alami dan kita akan tetap terus ke lapangan dengan mematuhi SOP yang telah ditetapkanlah. Nurul ditemui dalam majlis penyerahan peralatan dan bahan kimia pertanian untuk penerima projek di Dewan Terbuka Membakut. Majlis disempurnakan Menteri Tugas-Tugas Khas yang juga adun Membakut, Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif. Saya juga berharap agar petani akan terus bersemangat, khususnya petani yang mengusahakan padi di kawasan kita, kerana kawasan kita dulu sejak lebih 15 tahun ada beberapa ratus tanah yang terbiar dan kini tanah berkenan telah dapat dibangun. Misalnya di kawasan Membakut ini, di kawasan padi di darat. PAS Sabah mengucapkan tahniah ke atas pelantikan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata, pemilihan Perdana Menteri baharu itu sekaligus membuktikan persepaduan utuh antara Muafakat Nasional dan Perikatan Nasional. Dr. Ali Akbar yakin perpaduan ini mampu merealisasikan pembentukan Malaysia lebih aman dan harmoni. Sabah memang sudah meletakkan suatu iltizam yang cukup kuat untuk terus bersama-sama sebab JRS ini merupakan mandat daripada rakyat. Jadi apa yang berlaku pun kita akan kekal bersama. Ya, itu jaminan bersama secara kolektif dan juga konsensus di kalangan kepimpinan JRS. Dr. Ali Akbar ditemui media dalam program agihan jalur gemilang kepada para peniaga gerai di Talipok. Sebanyak 300 jalur gemilang diedarkan dalam program dijayakan bersama PAS Supanggar, Kelab Bermotor ARC Sabah, Kumpulan Penghantar Makanan dan Jabatan Amal PAS Sabah. Semua lapisan masyarakat di negeri ini tanpa mengira perbezaan agama, bangsa dan keturunan harus meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan dengan semangat kekitaan dan cintakan negara. Ini kerana semangat seumpama mampu menjadi wadah kepada rakyat untuk memperkukuh ikatan persaudaraan serta hidup aman harmoni. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lumadan Ruslan Muaram berkata, seiring dengan itu, penduduk Beaufort khasnya kawasan Lumadan diajak mengibarkan jalur gemilang sama ada di kawasan kampung maupun bandar. Ia sebagai tanda menghayati Bulan Kebangsaan walaupun diraikan dengan norma baharu. Beliau juga mahu penduduk Lumadan menghargai pengorbanan dan khidmat bakti petugas barisan hadapan yang terus berjuang memerangi COVID-19 demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat khasnya di Sabah. Ruslan berucap dalam majlis penyerahan jalur gemilang kepada wakil kampung melawati Beaufort. Prihatin dengan nasib penduduk yang terjejas akibat pandemik COVID-19, Armada Bersatu bahagian Putatan menyantuni golongan memerlukan dengan memberikan sumbangan barangan segar seperti ikan dan sayur-sayuran. Seramai 665 ketua isi rumah di kawasan PPR Taman Sri Kerabat Putatan menerima sumbangan berkenaan.
Ketua Armada Bersatu Bahagian Putatan Muhammad Iskuzawan Israk Arsid berkata pihaknya sentiasa peka dengan keadaan pandemik semasa dan mengambil inisiatif ini bagi meringankan beban golongan terkesan akibat pandemik COVID-19. Katanya inisiatif menyantuni penduduk memerlukan telah lama dilaksanakan sekitar daerah Putatan memandangkan masih ramai yang terjejas COVID-19. Kami selitkan di mana setiap blok kita akan pergi kepada mereka yang memerlukan golongan yang susah dan golongan OKU, di mana pihak Seri Kandi ada memberi bakul makanan dan pihak kami memberi menyumbang dari segi juga wang tunai lah, supaya dalam keadaan COVID ni dapat sekurang-kurangnya membantu mereka lah dan juga penduduk PPR Keramat ni. Warga PPR yang ditemui turut meluahkan rasa syukur dengan bantuan tersebut. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang diberikan pada hari ini. Kebetulan juga pada hari ini kami tidak ada lauk lagi lah. Jadi saya ucap terima kasih banyak lagi lah karena bantuan ini datang pada awal pagi ini. Usaha Sabah FC untuk menamatkan kehampaan menemui kegagalan apabila tewas 3-0 kepada Penang FC dalam aksi Liga Super di Stadium Likas Kota Kinabalu semalam. Penyerang import dari Brazil, Anselmo Arruda da Silva atau lebih dikenali sebagai Casagrande, muncul wira Penang FC apabila berjaya menjaringkan 2 gol menerusi tandukan pada minit ke-37 dan ke-54. Ketinggalan 2 jaringan, Sabah FC terus berusaha mencari jaringan gol namun tewas lagi apabila pasukan pelawat menambah 1 lagi jaringan menerusi pemain import Tajikistan Syaridin Bobowe pada minit ke-67. Terus terang hasil ini sangat mengecewakan tentunya karena memang kita punya target untuk menang malam ini. Kembali lagi apa yang kita sudah rancang memang sedikit tidak jalan karena mereka bermain sangat kompak untuk defend. Kemudian kita ada sedikit miss untuk penjagaan Casagrande. They had one big chance. Luckily we survived and it was very important we scored the goal before the end of the half time. So the opponent was trying to put more pressure and it gave us more space to score another goal. So that's why we won. Kemenangan ini menyaksikan pemenang FC berjaya mengatasi Selangor FC dan Kedah Darul Aman FC untuk menduduki tempat ketiga dengan 34 mata. Sementara Sabah FC yang mengumpul 19 mata akan menentang UiTM FC di Shah Alam pada 28 Ogos ini. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti berita wilayah dengan pelbagai perkembangan semasa. Kembali bersama Kai, silakan.